Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, manusia ni sebenarnya dia tak tahu apa-apa. Apa pun tak tahu. Melainkan yang Allah bagi tahu dia lah. So yang Allah bagi tahu kat dia tu dan dia tahu, dia tak ingat Allah bagi tahu. Dan dia kata saya tahu. Hang tahu apa? Kami tahu ah. Ini Rashidi. Rashidi ni orang merasa diri dia tinggi. Contohlah, bukan dia saja. Dia merasa diri dia tinggi. Semua tahu. Kami tahu lah. Dan kalau orang lain dia, hang tahu apa? Jadi saya tak tahulah orang Kelantan, orang Johor. Tapi yang saya tahu orang utara. Dia punya cakap macam tu lah. Hang tahu apa? Kami tahu lah. Jadi kira orang rasa tinggi diri ni, orang Kedah, orang Perlis, termasuklah orang tempat Azri apa? Baling. Orang Kedah tu. Hang tahu apa? Penang Sebenarnya dia tak tahu apa. Manusia ni apa pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Tapi orang Kedah ni dia sudah macam Allah pula. Hang tahu apa? Jadi kita ni manusia tak tahu apa. Jangan cakap hang tahu apa. Kami tahu lah. Tak usah cakap macam tu. Allah. Kami tahu dengan izin Allah. Itu boleh lah. Tapi tak sebut. Ya, kami tahu insya-Allah. Kami tahu dengan izin Allah. Hang tahu apa? Allah tak bagi tahu hang. Hang bukan ingat Allah pun. Itu ada juga bagus sikit. Hang tahu apa? Allah tak bagi tahu hang. Hang solat pun tidak. Kami Allah beritahu. Oh. Kira betul-betul lah Allah beritahu dia. Maknanya dia ni Nabi lah. Atau orang macam saya. Bukan Nabi. Diberi alat untuk tahu apa Allah mahu. Saya bolehlah beritahu tu. Tapi saya pun tak cakap macam tu. Tapi orang Kedah ni, utara, apa pun tak ada bagi. Tak ada dibagi alat, tak tanya Allah apa. Tak boleh bercakap dengan Allah. Bukan Nabi. Mana ada Nabi? Cakap tinggi. Hang tahu apa? Kami tahu lah. Orang ni orang riak. Rashidi ni dari kaum yang riak. Susah Allah nak masuk dalam hati kaum yang riak ni. Orang lain pun riak je. Tapi mungkin tak sampai dia orang punya tahap lah. Sebab dia orang selalu cakap. Kami tahulah hang tahu apa. Saya selalu dengar daripada Rashidi. Rashidi tu tahu apa dia tu? Samad. Apa pun tak tahu kan? Tapi kemain cakap lebih. Kan? Dia wakil orang utara lah kat sini. Orang yang rosak. Namanya orang yang rosak, merasa diri tahu. Orang yang tak tahu, merasa diri tahu ni orang rosak.
Kan? Berapa banyak dia belajar kalau katalah dia orang banyak tahu. Tinggi mana dia belajar? Itu pun tak boleh cakap hang tahu apa. Kan? Kami tahulah hang tahu apa. Tak boleh. Itu percakapan mempersekutukan. Dan bila kita cakap tu, iman kita hilang lah. Bila kita cakap tu, aku tahu, hang tahu apa. Itu hilang iman. Jadi orang utara ni, banyak yang iman tak ada. Cakap dia je iman hilang. Cakap je iman hilang. Jadi cakap yang rosak ni, iman hilang. Bukan itu je lah. Besok aku jumpa kau. Itu iman hilang. Mana kau tahu kau akan jumpa dia besok? Tapi bercakap macam tahu. Yazid bercakap daripada pagi sampai malam. Semua salah. Tiap kali kita cakap salah, tiap kali lah iman hilang. Yang betulnya masa gas saja. Lepas tu selain gas, semua salah. Macam mana nak iman naik kuat? Macam Rasidi, dia heran kenapa iman dia lemah. Apa dia cakap di luar daripada gas? Kadang dalam gas pun cakap salah. Jadi tuan-tuan yang boleh, yang diajar kepada kamu skrip tu, kamu ikut betul-betul. Jangan cakap suka-suka. Percakapan ni, banyak percakapan ni dosa kata Nabi. Melainkan percakapan mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengingatkan manusia akan kalimah dia. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada taat kepada Allah. Kalau itu jadi kerja kita sepanjang hari, percakapan kita sepanjang hari jadi betul lah. Kalau kamu nak betulkan percakapan, jangan 40 minit je. 40 minit ni kira tadika kan. Tadika pun bukan, bawah lagi. Tak ada 45 minit apa. Sebab itu kita kena jadikan kerja dakwah ni, kerja mengajak ni, kerja kita. Bukan maksud hidup kita, kerja kita. Jalan untuk mencapai maksud. Maksud kita menjadi kekasih Allah. Yang ini pun salah. Seluruh dunia tak tahu. Saya masih ikut tabligh dulu. Dia kata dakwah maksud hidup. Saya pun ingat betul lah. Sekarang saya dah tahu, Allah bagi saya faham. Kerana iman saya tambah daripada dulu. Masa saya ikut tabligh dulu, iman rendah atau tak ada. Jadi bila iman rendah, tak faham apa. Cakap ikut aja lah. Orang tu cakap dakwah maksud hidup, kita pun dakwah maksud hidup. Apa nak lawan dia pula? Rupanya salah. Bila saya dah buat kerja Nabi, macam Nabi, mirip macam Nabi lah. Ya Allah kuatkan iman saya lah. Dulu saya tak buat kerja Nabi, masa buat tu boleh. Mirip lah. Tak ada pun. Sibuk bercakap sana sini, mesyuarat. Keluar 3 hari, 4 bulan, 40 hari. Jumpa manusia pilih-pilih. Yang bukan Islam tak mau jumpa. Melainkan dia datang kat kita. Orang Islam kita ajak dia keluar je. Mana nak kuat iman? Tapi di antara semua manusia kat dunia, orang zaman tak boleh lah kira top. Boleh tinggalkan rumah, anak, keluarga, kerja, belanja harta diri sendiri untuk bergerak sedunia. Kerja dakwah bukan buat bergerak sedunia. Ajak orang keluar je. Jadi kira memang orang lain tak apa buat. Orang tabligh buat. Kira orang tabligh ni buat kerja lah. Dianggap dakwah, tak dakwah. Tapi dah tak faham kan. Macam orang tak faham, dia ingat dia faham lah, dia tak faham kan.
Dia tak buat kerja dakwah, dia kata dia buat kerja dakwah. Dakwah apa? Ajak orang pergi masjid, ajak orang keluar. Dakwah ni mengajak manusia kepada Allah. Dia orang tak faham lagi. Kita orang dakwah. Dakwah apa? Dakwah tu mengajak manusia kepada Allah. Awak mengajak apa? Mengajak ke masjid, mengajak keluar. Jadi kerana masa tu buat kerja, tapi kerja salah, iman tak naik lah. Jadi dakwah masih hidup lah. Dakwah bukan masih hidup. Dakwah ni kerja, tanggungjawab, perintah Allah. Ini dakwah. Perintah ni bawa kita kepada maksud. Perintah yang bawa kita kepada maksud ialah perintah kerja dakwah ni. Sebab dengan kerja dakwah ni, Allah bagi iman kita menjadi kuat. Buat kerja dakwah betul lah, bukan macam dakwah Jemaah Tabligh. Sebab itu iman Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang mengajak manusia kepada Allah, iman dia semua kuat. Kita tak ada mengajak orang kepada Allah. Dia cakap dakwah ilallah. Dakwah ilallah tu maknanya mengajak manusia mengucapkan kalimah. Dan yang dah mengucap kalimah, dia ajak buat kerja dakwah. Dakwah tu asbab perantaraan kerja, mana-mana Allah masukkan kalimah tu ke dalam hati, dalam kepercayaan. Dengan iman itu kita dapat taat lagi perintah Allah dan dapat taat dengan betul, dengan ikhlas. Tapi ini tak dipaham dulu saya. Tak dipaham oleh saya. Saya bukan mengaku faham dari dulu lagi. Dulu saya tak faham. Dan saya sangat takut saya tak diterima sebagai orang dakwah oleh Allah SWT. Tadi saya tanya Allah, kamu semua tak diterima orang dakwah. Yang diterima saya seorang. Jadi macam mana tu? Padahal iman kamu tak meningkat. Kalau betul buat kerja dakwah, dia punya kesan macam orang kata semayang, kesan dia ada. Kerja dakwah ni kesan dia iman kuat. Bila iman kuat, perintah macam salat jadi betul. Bila salat betul, mungkar tercegah, doa kabul. Jadi yang besar sekali kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada Allah. Itulah namanya kerja. Bukan maksud. Tapi dah banyak lama sangat cakap dekat tabligh, maksud hidup. Dah tak boleh tinggal. Dakwah, maksud hidup. Yang mengajar bukannya orang biasa ni, Bayi Wahab. Panjang hayat buat kerja tabligh. Dari umur 20-an. Tak ada dia 3 hari aja. Sepanjang hayat, hari-hari. Seluruh hidup bagi. Pun Allah tak bagi faham. Sebab apa? Iman tak naik. Faham agama ni, tahu agama ni, tak mengikut tahap iman kita. Macam Rashidi, Hang Topa. Aku tahulah, dia iman tak ada. Sebenarnya tak tahu apa pun. Mengaku tahu. Mana dia nak tahu, iman tak ada. Jadi faham agama ni, faham Quran ni berkait dengan iman. Iman tak kuat macam Sufyan ni. Saya cakap betul pun dia tak boleh faham. Saya cakap betul, dia tak boleh faham. Dia faham yang tak betul. Allah tak bagi dia faham. Masalahnya bukan masalah saya, masalah dia. Dia punya iman lemah, tak boleh faham benda betul pula dia. Jadi dia terus dalam keadaan tak betul. Walaupun duduk dalam bayannya. Macam mana dia nak boleh jadi betul? Dia punya iman tu tak sampai tahap. Boleh ke iman tak sampai tahap duduk dalam bayan hari-hari boleh jadi faham?
Tak boleh. Sebab faham ni berkait dengan iman. Kita tak ada iman atau iman sikit sangat, duduklah bayan. Baguslah duduk bayan tu. Paling kurang nak dengar tapi faham tak? Itu sebab paling penting kita buat kerja dakwah macam Nabi SAW. Paling penting. Baru kita duduk bayan. Baru kita iman, kalaulah dakwah kita tu betul, iman kuat, baru ada faedah. Kita dapat faham. Lepas tu dapat amal pula apa yang kita dengar. Macam sekarang iman tak kuat, dah lah tak faham. Lepas tu macam air daun keladi je. Macam Kak Yazid ni. 12 tahun dia tak taat. Mana dalam 12 tahun iman tak ke mana lah. Tak sampai tahap boleh taat. Baik. Jadi hari ni yang dibuat oleh orang ceramah, forum, ceramah. Saya bukan kata ni, tapi benda tu hampir sia-sia lah. Kalau yang duduk dalam ceramah tu, forum tu iman tak ada. Jadi kita sibuk berceramah je lah. Sekarang ni kita buat ceramah dengan harapan. Orang dengar ceramah ni buat ikut apa yang dengar, dia tak buat. Mana nak iman naik? Saya suruh kena buat kerja dakwah ni macam Nabi ni, hari-hari cuti mati je. Dan kena korban harta diri macam hampir macam Nabi lah. Itu pun tak dapat buat lagi. Itu benda besar. Perkara pertama nak kena dapat buat. Buat kerja dakwah ni. Jadi bila kita dapat buat kerja dakwah ni macam Nabi kita, yang korban harta diri dengan niat nak buat Allah, akan datanglah niat, akan jadi betul. Ikhlas. Mula-mula tak ikhlas. Iman lemah. Bila iman naik baru ikhlas. Baru iman naik baru buat dengan ihsan. Bila iman naik lagi baru buat dengan ihtisab. Jadi dia buat dengan ihtisab tu, buat dengan yakin boleh janji Allah. Buat betul-betul sungguh-sungguh. Bukan sebab nak dapat pahala, nak sukakan Allah. Ini orang buat sungguh-sungguh untuk dapat pahala. Kerja sungguh-sungguh untuk dapat duit. Dia tak mau sungguh untuk dapat duit, untuk dapat pahala tak. Ihtisab ni sungguh-sungguh untuk buat Allah suka. Banyak orang buat kerja dakwah sungguh-sungguh untuk dapat pahala, lepas tu berhenti. Mana dia tidak buat dengan ihtisab. Dia orang kata, kenapa engkau duduk dengar hadis kelebihan ni untuk dapat semangat beramal? Ini tak betul. Kan kita duduk fadilat amal, hadis pada air kan? Maksud duduk dengar hadis pada apa? Untuk menaikkan semangat. Bukan untuk naikkan semangat, untuk tahu apa harga amal tu di sisi Allah. Itu maksudnya. Bila Allah bagi ganjaran tinggi, maknanya amal tu Allah suka. Dan kita yakin dengan janji tu. Dan kita buat dengan ihtisab tu, buat bukan dengan harapan dapat pahala banyak. Dengan yakin dengan janji Allah, kita tahu ini benda yang Allah suka, kita buat, Allah akan suka. Kita bersungguh-sungguh untuk jadi kekasih Allah. Itu betul punya ihtisab. Ihsan merasai Allah melihat kita. Allah SWT beritahu pada Nabi, kamu dalam apa keadaan, siang atau malam, ingat aku. Dan pada waktu malam pun kamu berzikir, dan kamu lakukan salat tahajud, dan kamu ingat aku waktu kamu semayang dan di luar semayang. Jadi Allah SWT suruh kita ingat dia selalu, untuk kita jadi orang yang cinta Allah. Allah memang cinta kita, tapi kita tu tak cinta Allah.
Jadi bila kita buat macam ingat selalu, kita akan taat Allah. Kenapa Allah suruh Nabi taat ingat selalu? Orang tak ingat Allah ni, dia tak taat Allah. Orang yang taat Allah ni, orang yang ingat Allah. Jadi bila dia taat Allah selalu, barulah akhirnya dia cinta Allah. Ini cinta Allah tak ada, suka Allah pun tak ada, sayang Allah pun tak ada. Cinta bini, cinta kerja, cinta anak, cinta diri. Kita hari ini nak buang semua cinta, kita cinta Allah. Bukan senang lah. Nak datang kepada itu, kita kena mulakan mengingati Allah. Dengan mulut kita, dengan hati. Maksud dengan hati ni, dengan kita tak cakap lah. Dengan hati kita, dengan kita tak cakap. Tapi kita buat, kita ingat Allah. Jadi macam mana nak ingat Allah selalu? Waktu memandu, sebelum mandu kita ingat, kerana perintah Allah untuk suka Allah saya mandu. Lepas tu baca doa dia. Masa memandu tu ingat Allah. Turun memandu ingat Allah lagi. Masuk rumah ingat Allah lagi. Mandi ingat Allah lagi. Kerja ingat Allah, semualah. Untuk supaya kita taat lah, bukan ingat tak taat. Maksud betul-betul kita ingat Allah, kita ingat perintah Allah. Dan bila kita setiap waktu taat perintah Allah, baru kita datang cinta pada Allah. Kamu semua tak cinta Allah, suka pun tidak. Lepas tu nak semayang suka ke Allah, boleh? Kamu tak suka Allah, lepas tu semayang untuk suka ke Allah. Kamu mulut boleh lah, hati tak? Macam Hanzalah, kat mulut dia. Jadi Hanzalah semalam dia balik, dia lepak dengan kawan dia, dia cakap apa? Allah ada. Ada tak kau cakap Allah dalam cakap kawan-kawan kau? Ada tak? Tak ada, tentu tak ada lah. Apa yang kau cakap? Hanzalah? Apa yang kau cerita-cerita dengan kawan kau sampai 11 malam tu? Macam-macam lah. Melainkan Allah lah. Macam-macam. Dia ingat tak Allah masa dia lepak dengan kawan dia? Untuk apa dia lepak tu? Untuk tak ingat Allah lah. Kalau dia duduk sini, dia dengar saya, dia mula dengar Allah, dia tak mau, tak suka. Manusia ni tak suka. Kalau dia duduk lepak, dia cakap apa? Cakap benda yang dia suka. Yang dia suka apa? Dunia. Cakap hal perempuan, hal kereta, hal motor, hal apa yang dia suka. Yazid, kalau dia cakap, keluar. Hal makan. Cuba pasti tu. Orang yang ingat Allah ni, dengar cakap dia, naik jiwa, naik sakit. Kalau kita duduk macam saya ni, dengar orang cakap dunia, kita tak suka. Percakapan tu tak menyenangkan hati. Tapi bagi orang yang suka dunia, itulah menyenangkan dia, menggembirakan dia. Bercakap daripada pagi sampai malam, malam sampai pagi. Adakah daripada orang ini akan datang taat? Tak. Jadi jangan kita kata kita selalu ingat Allah, kita mau bawa tasbih sana sini. Tak payah. Tasbih, tak payah tasbih. Ingat Allah ni, kita cakap lah. Itu lebih baik lagi daripada diam. Cakap tu maknanya kita dakwah lah. Ajak manusia ni kepada Allah. Jadikan itu kerja kita pada setiap waktu. Kita kan cakap Allah lah. Bila cakap Allah takkan tak ingat pula. Kita kena ingat Allah dengan cakap. Dengan hati pun. Tapi cakap tu lebih afdal lagi. Tak payahlah bawa tasbih sana sini. Tunjuk kat orang macam ingat betul. Padahal orang yang bertasbih dia tak ingat Allah. Orang yang nampak nak tunjuk kat orang. Satu hari, satu orang jadi doktor, dia tak boleh bawa tasbih. Tapi boleh tak dia ingat Allah? Boleh. Kalau dia buat kerja dakwah,
betul-betul buat kerja dakwah, engineer, siapa saja, dia akan buat baik kat orang tu untuk sukakan Allah. Dia takkan buat baik kat orang untuk dapat orang puji dia. Orang yang betul-betul buat kerja dakwah ni, iman dia kuat, apa saja dia buat ikhlas. Ini bila iman tak kuat, saya buat baik kat dia supaya saya boleh bagi dakwah kat dia, itu tak betul. Saya buat baik kat dia, dia dapat keluar 3 hari, itu tak betul. Kita orang yang kuat iman, apa saja buat untuk suka kau. Macam Pendi, saya tanya, kenapa awak semayang sini? Nak semayang diterima. Itu salah. Itu menunjukkan dia iman lemah. Yazid macam tu juga, dia semayang kat sini untuk diterima. Tak betul. Sama aja dia orang berdua. Kenapa dia niat tak ikhlas? Iman tak ada. Jadi orang iman kuat ni buat baik kat orang, semua untuk suka Allah. Buat baik kat diri dia pun untuk suka Allah juga. Dia makan untuk suka Allah, dia minum untuk suka Allah, dia tidur untuk suka Allah, dia berjalan untuk suka Allah, dia jumpa bini untuk suka Allah, jumpa anak untuk suka Allah, niat dia. Tapi Azri bila balik kampung, jumpa anak dia, sebab nak sukakan anak dia, dia balik kampung baru ni, semalam ni, untuk sukakan bini dia. Samad jumpa bini untuk sukakan bini dia. Lama ni, saya sebenarnya tak nak balik, tapi nak fikir dia. Saya nak fikir isteri saya. Fikir apa? Supaya dia suka. Betul tak? Itu tak betul. Kalau betul, saya pergi balik ni nak buat Allah suka, kerana ini perintah dia. Ini betul. Ini perintah Allah. Saya begini bukan nak suka bini saya, bukan nak suka anak saya. Tapi pasti, kalau kita tanya Azri, kau balik baru ni untuk sukakan siapa? Sukakan diri. Sukakan diri, patut sukakan anak dia lah kalau baik sikit. Dan sukakan isteri. Nak tunaikan konon lah. Tunaikan tanggungjawab. Jadi ada satu masa Covid tu, dia lama tak jumpa bini kan. Jadi dapat sekali balik. Jadi dia bersetubuh banyak kali. Hari pertama tu dia cakap, aku pun bersemangat juga. Kemudian tak berapa semangat, tapi kerana nak sukakan bini, saya pun buat juga. Malam saya dah tidur, dia kejut saya. Saya buat tu untuk sukakan dia. Buat lagi. Lepas tu letih. Balik sini, asal kau letih Azri. Jadi semua nak sukakan bini, bersetubuh pun untuk suka. Dan sukakan dirilah. Itu orang tak ada iman lah. Yang tahap yang tinggi lah kawan tadi. Orang yang tahap yang iman dia tinggi, dia buat itu untuk sukakan Allah, bukan untuk sukakan diri. Tak pernah dia buat untuk sukakan diri dia. Itu orang yang betul iman kuat. Tak ada. Diri dia ni dah tak ada. Yang ada Allah, itulah betul. Fana. Bukan fana. Apa saja dia buat untuk sukakan Allah. Tak faham apa pula. Itulah sebenarnya. Kau tak faham ni sebab memang kau tak pernah buat. Baru dengar kat saya je. Hari ni kita bersubuh tu sebenarnya untuk menyukakan diri. Tapi kalau kita menyukakan diri, itu bukan orang beriman. Haiwan. Rashidi ni haiwan. Tapi dia muka macam manusia kan. Anda cakap Hang tahu apa dia kata. Dia bersetubuh dengan bini, pertama nak sukakan dia. Yalah. Dan mungkin nak sukakan bini, tapi dia terlalu haiwan. Tak ada nak sukakan bini. Asal saya suka. Jadi dia dah siap, dah habis dia tidur. Tak ada dia layan bini dia. Bini dia pun peras saja. Dah mancut dah, dia tak mau buat lagi. Dia buat untuk sukakan diri, dia dah suka dah. Jadi orang yang tinggi iman dia ni,
antara tandanya apa saja dia buat, ikhlas. Jadi apabila dia buat apa benda dengan niat dan niat dia ikhlas, semua jadi amal baiklah. Mandi pun dengan niat, makan pun dengan niat, bersubuh dengan niat, bekerja dengan niat. Sebab bila tak ada niat, tak ada amal. Dan kalau niat tidak ikhlas, amal tu buruk. Jadi kalau kita dapat apa pun buat dengan mulakan niat, mana kita ingat Allah lah tu. Dan kita dapat taat Allah, lama-lama Allah buat campak dalam hati kita, cinta pada dia. Ini bukan senang nak dapat cinta Allah ni. Kita cinta Allah. Allah cinta kita memang. Yang Allah cinta kita, tapi kita tak cinta dia. Itu tak bagus. Yang bagus Allah cinta kita, kita cinta dia. Itu tak ada orang kat dunia ni yang cakap adalah aku cinta Allah. Apa pun tak ada. I love Allah. I love Allah. Tandanya taatlah perintah Allah. Kalau kita betul-betul tak cinta Allah, kita cinta makhluk dia semua ni. Kalau kita cinta makhluk dia ni, macam mana tak buat kerja dakwah? Kalau kita betul-betul cinta Allah, kita mesti buat kerja dakwah. Kita mesti ajak semua manusia ni, makhluk Allah ni, supaya taat Allah, beriman, supaya dia masuk surga. Itulah tandanya kita cinta Allah, cinta makhluk dia. Tak buat zalim pada makhluk dia, tak buat tak buruk pada makhluk dia. Kalau kita cinta diri, tak ada lah. Allah cinta kita, kita cinta diri macam Rashidi. Allah cinta dia, Allah sayang dia, tak lah. Allah cinta semua makhluk dia. Tapi Rashid Samad cinta tak lah. Mana ada? Dia cinta kerja, dunia, sikit sekarang bini, anak. Kita ni manusia tak nampak Allah. Kita ingat bukan Allah bagi faedah, bukan Allah bagi bahaya. Benda tu bagi bahaya, benda tu bagi faedah. Kita macam Allah tak ada je. Macam Rashidi, mana dia ingat Allah ada? Kan? Allah tu macam tak ada. Bila dalam bayan ni dia ada ingatlah sikit Allah ada. Allah tak ada. Yang ada yang ku nampak, yang ku tak nampak ni tak ada. Jadi bila tak nampak Allah ni, memang susah nak cinta Allah ni. Allah buat Nabi tu cinta Allah. Allah buat dia jumpa dia, Isra' Mi'raj. Allah naikkan dia ke langit, jumpa dia, tengok dia, dia ni ada. Kalau sekarang kata Allah ada tapi tak nampak, tak apa-apa nak. Tapi Allah buat Nabi nampak. Musa AS kan, boleh tak aku nampak kau ya? Tak boleh. Sebab Allah tak nampakkan diri dia pada itu. Bukan tertib Allah tau. Nabi-Nabi, semua Nabi-Nabi dengar wahyu je, dengar suara boleh, melalui mimpi boleh, tapi nak jumpa tak ada. Nabi Muhammad aja. Jadi Nabi ni cinta Allah. Di samping dia diperintah pula, ingat aja Allah. Kamu hari ni semayang pun tak ingat Allah. Di luar semayang lagi tak ingat. Bila makan tak ingat. Bila minum tak ingat. Apa pun tak ingat. Yang kamu ingat nafsu je. Jadi dalam keadaan macam itu, macam mana nak jadi insan? Kita tentu akan jadi haiwan. Tak ingat apa, ingat makan, minum, makan, minum, bersetubuh. Kalau letih rehat. Jadi kita sebab Allah bagi kita perintah, kita kena ikut. Mula-mula mujahadah, kita kena buat juga. Tak mau buat juga. Sampailah kita jadi orang yang Allah cinta. Kita cinta Allah, kita suka buat. Dan kita jadi susah hati bila tak buat. Bila kita tak tahajud, kita jadi susah hati. Ada kamu susah hati tak tahajud? Suka hati bila tak tahajud lah. Itu antara tanda kita tak cinta Allah. Yes.